Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah kekalahan PRK Nenggiri kali ini yang paling teruk dalam sejarah PRK disebabkan oleh kelemahan Tan Sri Anwar Musa? Ada netizen yang menulis, itulah Tan Sri, punca Tan Sri pakai LV lah pas kalah. Netizen memerli, dipetik daripada Harapan Daily. Susulan keputusan pilihan rakyat kecil PRK semalam yang berpihak kepada kerajaan perpaduan, nampaknya Tan Sri Anwar Musa kini menjadi sasaran usikan dan sindiran pengguna media sosial. Mereka mungkin membalas belum ini Anwar Musa di dalam hantaran-hantaran beliau dan dalam kenyataan-kenyataan beliau seperti sombong mengatakan, wah, Ambo dah terkenal, masyhur katanya. Dia masyhur di Malaya, kata beliau. Tetapi dia tidak sedar bahawa tindakannya itu kini mendapat perhatian semula oleh daripada netizen, dan kini netizen pula memerli, itulah Tan Sri, punca Tan Sri pakai LV lah pas kalah. Netizen perli Anwar Musa. Anwar Musa boleh dikatakan watak utama yang memeriahkan kempen PRK kerana kontroversi jenama mewah yang digayakannya ketika bertemu penduduk kampung. Di Facebook, pengguna membanjiri akaun rasmi pemimpin PAS itu dengan mengaitkan kekalahan pembangkang disebabkan kesombongan Anwar Musa. Mereka antara lain mengatakan, kerana Anwar Musa lah calon bersatu yang sanggup keluar daripada parti PAS kalah di Nenggiri. Ada juga yang kata itulah calon parti bersatu adalah calon terjun, calon yang hanya bidan terjun, yang mana sanggup meninggalkan parti PAS isi borang semata-mata mahu jadi calon. Beliau kini iaitu Anwar Musa kini digelar sebagai Ustaz LV gara-gara pakaiannya ketika bertemu orang asli di Nenggiri baru-baru ini. Itulah Tan Sri, punca Tan Sri pakai LV lah pas kalah. Kalau Tan Sri pakai baju pagoda dengan seluar Yankee dan berselipar Jepun, barulah nampak berjiwa rakyat, kata seorang netizen. Satu lagi Tan Sri, lain kali janganlah bagi Maggie, bagilah beg LV, bagi beg seorang satu, baru cun, syuknya jadi bangsa LV, sindir Nizam. Ustaz LV sudah buat ucapan, N43 bijak memilih. Suara pembangkang perlu di Dewan Undangan Negeri, membawa suara rakyat. Jangan asik tukar kereta je, exco. Baru 3 kerusi takkan dah tak boleh tahan. Kuasa rakyat kena dengar, komen pula Muhammad Ismail. Pada masa sama, rata-rata menasihatkan agar PAS berhenti memburukkan parti lain yang bertujuan membunuh imej pihak lawan dalam ceramah-ceramah kempen mereka. Mereka menganggap pembangkang sudah terlebih mengata UMNO, sehingga tertelan kahak sendiri. Mereka juga yakin kekalahan PAS bersatu di kerusi tersebut kerana kesilapan mereka sendiri yang bermain dengan fitnah. Terima kasih kena bantu burukkan UMNO. Rakyat bosan politik buruk memburuk, bunuh membunuh persepsi lawan. Berpolitik biar profesional, lawan prestasi, lawan merit. Bukankah orang Pah Kijo sendiri tak poven tak guna? Rakyat Nenggiri tahu siapa yang boleh harap buat kerja bela nasib mereka, kata Abdur Rahim. Sekian untuk kali ini. Sah Awi YB Baharu Nenggiri, Barisan Nasional kembali bergaya, PAS tersungkur teruk. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berapa jam? 1 jam selepas kekalahan teruk PAS
dan Perikatan Nasional bersatu dalam PRK Dun Nenggiri. Ini komen terkini Radzi Jidin. Radzi Jidin kata, tak apalah, semua sudah selesai, katanya lagi. Diharapkan kata-kata itu menjadi kenyataan dan tidak ada lagi kata-kata belakang yang mungkin akan timbul atas dasar ketidakpuasan hati. Kata beliau, tak apalah, semua sudah selesai. Itu komen ringkas Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Dr. Radzi Jidin, susulan kekalahan Perikatan Nasional PN kepada Barisan Nasional dengan majoriti besar pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri di sini pada Sabtu. Beliau berkata demikian ketika ditemui Sinar Harian di sini. Sementara itu, di Facebooknya, beliau memuat naik status berterima kasih kepada seluruh pengundi di Nenggiri walaupun keputusan tidak memihak kepada Perikatan Nasional. Kata beliau, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengundi serta jentera PN di N43 Nenggiri atas segala sokongan dan dedikasi anda semua. Walaupun keputusan tidak memihak kepada kita, sokongan anda sangat saya hargai, katanya lagi. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada calon PN yaitu Saudara Rizwadi Ismail yang sudah menggalas tanggungjawab dalam pilihan raya kali ini. Kepada Saudara Azmawi, semoga anda dapat menjalankan amanah dengan baik untuk warga Nenggiri, katanya lagi. Hingga kita bertemu lagi di lain kesempatan, insyaAllah, katanya. Pada PRK berkenan, Perikatan Nasional hilang kerusi selepas calon mereka dari PAS, Muhammad Rizwadi Ismail, meraih 5,739 undi berbanding calon Barisan Nasional Azmawi Fikri Abdul Ghani dengan 9,091 undi. Ketua Pemuda UMNO Kelantan itu memperoleh majoriti 3,352 undi sekaligus, menewaskan pencabarnya dan berjaya merampas semula kerusi Dun Nenggiri. Dalam pada itu, Setiausaha PAS Kelantan Wan Roslan Wan Hamad yang dihubungi berkata, PAS menerima kekalahan itu secara positif dan memberitahu calon yang dipilih sudah buat yang terbaik. Kami sudah bekerja keras, katanya. Alhamdulillah semua jentera memberi kerjasama. Tetapi kemenangan tidak memihak kepada kami, katanya lagi. Kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri dipertanding mulai tahun 2004 dan sudah melalui 5 pilihan raya sebelum ini yang menyaksikan 4 daripadanya dimenangi oleh Barisan Nasional, manakala kali akhir oleh Wakil Perikatan Nasional PN Muhammad Azizi Abu Naim. Sebelum itu, tinjauan Sinar Harian di Pejabat PAS Gua Musang pada jam 9.30 malam mendapati jentera parti berkenan dalam proses mengemas kawasan itu, manakala kepimpinan mereka sudah meninggalkan lokasi lebih awal. Saudara-saudara sekalian, itu ialah komen daripada Radzi Jidin sejam selepas kekalahan teruk Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas kekalahan teruk Perikatan Nasional dalam PRK Dun Nenggiri, ini pula berita buruk untuk Muhyiddin Yassin. Adakah Muhyiddin Yassin akan diambil tindakan pula di bawah akta hasutan? Ini gara-gara tindakan beliau yang mencetuskan isu 3R dalam kempen PRK Dun Nenggiri. Terkini, Menteri Besar Pahang iaitu Wan Rosdi meminta supaya kerajaan ataupun meminta supaya pihak berkuasa tempatan berkuasa mengambil tindakan terhadap Muhyiddin yang kini telah mencetuskan isu 3R. Ketua Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail meminta pihak berkuasa mengambil tindakan sewajarnya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa sengaja mencetuskan suasana tidak harmoni dengan menyentuh isu 3R iaitu raja, agama dan kaum dalam kempen politik.
Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata, tindakan itu sebagai pengajaran dan peringatan kepada semua pihak, terutama yang nakkan sangat kuasa dan nakkan sangat kemenangan, tapi tak dapat apa-apa. Yang digendong berciciran, yang dikejar tak dapat. Rugi saja Muhyiddin Yassin cuba-cuba menggunakan isu 3R ini, namun mereka tetap kalah teruk juga dalam PRK Dun Nenggiri. Nampaknya isu 3R tidak lagi boleh pakai dan sudah tumpul di mana-mana. Semua orang sebenarnya benci dengan penggunaan isu 3R. Kita di rakyat Malaysia sebenarnya mencintai perpaduan dan mencintai keamanan. Kita tidak menginginkan apa yang dianggap sebagai isu perkauman. Kata Menteri Besar Pahang ini lagi, saya berharap rakyat di negara ini perlu terus menghormati institusi diraja yang menjadi lambang kedaulatan dan kestabilan negara serta simbol penyatuan dan pelindungan rakyat jelata, katanya menerusi hantaran di Facebook beliau hari ini. Wan Rosdi berkata, beliau kecewa dan terkilan dengan ucapan Muhyiddin ketika berkempen di pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri yang secara biadab menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah ketika baginda sebagai yang di-Pertuan Agong ke-16. Sebagai mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak sepatutnya mengheret institusi istana dalam kempen politiknya yang sempit, semata-mata untuk meraih undi dan mengaburi rakyat tentang apa yang berlaku pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, katanya lagi. Wan Rosdi juga yakin dan percaya rakyat juga mengetahui dan bersetuju bagaimana kewibawaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Tuanku berjaya menghentikan kemelut politik negara daripada terus berpanjangan dengan menubuhkan kerajaan perpaduan di mana PAS dan Bersatu telah pun menolak titah tuanku ini, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, akhirnya hari ini kita digemparkan dengan satu pendedahan bahawa berkait isu 3R, pemuda dan puteri UMNO Pekan buat laporan polis terhadap Muhyiddin. Pergerakan Pemuda dan Puteri UMNO bahagian Pekan hari ini membuat laporan polis terhadap Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana menyentuh isu 3R, kaum, agama dan raja ketika berkempen bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Pekan Muhammad Fakrul Akmal Mohamed berkata, Muhyiddin dalam satu ceramah telah mengeluarkan kenyataan yang menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong ke-16. Beliau berkata bekas Perdana Menteri itu selaku individu berpengalaman dalam bidang politik tidak sewajarnya mengeluarkan kenyataan menyentuh institusi diraja dan perlu menjadi contoh yang baik kepada pemimpin muda, katanya lagi. Isu ini tidak seharusnya timbul dan beliau sepatutnya lebih berhati-hati, katanya kepada bernama di Balai Polis Paloh Hinai di sini hari ini. Muhammad Fakrul berkata laporan itu dibuat antara lain bagi mempertahan Kesultanan Pahang dan menuntut tindakan tegas dikenakan terhadap Muhyiddin agar isu sama tidak berulang, terutama menjelang PRK Dun Mahkota. Terdahulu, laporan polis itu dibuat oleh pengerusi Biro Putra Pergerakan Pemuda UMNO, Mohamed Haikal Mohamed Nasruddin dan Setiausaha Pergerakan Puteri UMNO Nur Hidayah Abdul Rahim. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebook sebelum ini menzahirkan rasa kecewa serta terkilan dengan kenyataan Muhyiddin dan memohon pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap ahli Parlimen Pagoh itu. Sebagai mantan Perdana Menteri, Muhyiddin tidak sepatutnya mengheret institusi istana dalam kempen politiknya yang sempit semata-mata untuk meraih undi
dan mengaburi rakyat tentang apa yang berlaku pada pilihan raya umum ke-15, kata Menteri Besar Pahang itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini saya kongsikan dengan anda semua faktor kemenangan Barisan Nasional UMNO dalam PRK Dun Nenggiri. Saya sudah bacakan sebelum ini faktor kekalahan Perikatan Nasional Parti Bersatu dalam pilihan raya Dun Nenggiri. Ada 10 sebab, 11 sebab mengapa Perikatan Nasional kalah teruk dengan undi majoriti 3.300, padahal sebelum ini Perikatan Nasional menang 810 undi sahaja. Tapi apabila UMNO menang, mereka meningkat sehingga 3.000 undi atau lebih kurang 300% undi majoriti. Sekarang saya kongsikan kepada anda dapatan seorang penulis blog di Facebook, yaitu faktor kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya Dun Nenggiri. Faktor yang paling utama ialah kerana faktor nasional atau isu nasional. Faktor pertama kemenangan Barisan Nasional UMNO ialah isu penarikan subsidi diesel yang kononnya mahu dimainkan oleh pemimpin utama PAS sebenarnya dilihat betul-betul tidak berkesan. Rakyat di pedalaman kini sudah mula faham bahawa rasionalisasi subsidi diesel yang diterangkan oleh kerajaan, penarikan ini secara bersasar dan kembali menyokong parti kerajaan pusat. Makna kata, apapun mereka spin isu penarikan subsidi diesel ini sudah tidak berguna lagi. Faktor kedua yang menyebabkan kemenangan Barisan Nasional UMNO ialah nombor 2, penjawat awam dan keluarga penjawat awam kini mula berterima kasih kepada parti kerajaan pusat kerana telah pun menaikkan gaji daripada 7 hingga 15% tahun ini. Kini, rakyat mula berterima kasih kepada kerajaan pusat, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berusaha keras menaikkan gaji penjawat awam selepas 12 tahun tiada kenaikan. Walaupun blogger-blogger, tentera cyber, pembangkang Perikatan Nasional walaun cuba menggunakan isu gaji ini untuk mempengaruhi pengundi di Dun Nenggiri, tetapi nampaknya isu itu tidak berjaya sama sekali. Kerana sebenarnya penjawat awam sudah 12 tahun tidak menikmati jangankan 1%, 2% pun, 3% pun, 10% pun tak pernah naik. Jadi dengan adanya kenaikan ini, meskipun tidaklah seperti yang dikehendaki, kerana ada rakyat yang mahu sehingga 30-25%, tetapi haruslah difikir bahawa perkara-perkara itu secara relevannya mesti rasional kita berfikir. Kalau kerajaan beri lebih daripada 30%, fikirkan rasionalnya, dari mana duit nak bayar. Kita tidak mahu negara kita tergadai, miskin dan bankrupt. Faktor ketiga kemenangan Barisan Nasional UMNO ialah tahap ekonomi Malaysia sampai 5% lebih. Kenaikan mata wang dan pengekalan OPR 3% memberikan kestabilan ekonomi, harga getah dan sawit mahal. Ini paling best. Kemarin semalam baru saya tahu bahawa harga getah kini telah dinaikkan sehingga RM4.50. Itu maklumat yang diberikan oleh netizen dalam ruangan komen live saya semalam. Manakala harga sawit pula juga telah pun dinaikkan, menyebabkan pendapatan pengundi di kawasan pedalaman khususnya seperti Dun Nenggiri yang merupakan dari pedalaman kini menjadi stabil dan mereka makin faham usaha baik kerajaan Madani yang dipimpin Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi dibuat sekarang.
Nombor 4, faktor kemenangan UMNO Barisan Nasional Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan Madani ialah kehadiran Top Gun Perikatan Nasional, Presiden PAS Tan Sri Hadiawang dan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merecycle isu dia tidak dilantik jadi Perdana Menteri dan menyerang mantan yang di Pertuan Agong kini makan diri balik. Rakyat dah muak dengan muka Perdana Menteri dan Duta Timur Tengah, kerajaan gagal tebuk atap dan backdoor kerana ia satu pengkhianatan. Bahagian ini, faktor keempat ini paling menarik perhatian saya. Kehadiran Top Gun, iaitu Top Gun Perikatan Nasional, orang paling besar dalam Perikatan Nasional, seorang Presiden PAS, seorang lagi Presiden Bersatu, dua-dua parti yang besar yang ada dalam Perikatan Nasional tidak membantu kempen Perikatan Nasional, bahkan menjadi penyebab kepada muaknya para pengundi. Bayangkan Presiden PAS dan Presiden Bersatu merecycle semula isu yang pernah mereka guna sebelum ini. Isu dia tidak dilantik jadi Perdana Menteri. Dan yang lebih malang lagi, menyerang pula mantan YDP Agong kini makan diri. Tindakan mereka itu telah membuatkan rakyat menjadi muak dengan muka Perdana Menteri dan Duta Timur Tengah kerajaan gagal tebuk atap atau backdoor kerana ia sebenarnya satu pengkhianatan. Faktor kelima ialah rakyat makin percaya usaha mengembangkan syiar Islam oleh Perdana Menteri X, PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai figura yang boleh menaikkan martabat Islam di Malaysia dan dunia dengan memperkenalkan konsep Malaysia Madani, menjemput alim ulama ahli sunnah wal jemaah level antarabangsa ke Malaysia, mengepelai negara Islam dalam perjuangan negara Palestin termasuk membawa rakyat Palestin berubat di Malaysia, akan membentangkan RUU 355 di Parlimen dan memperkasakan Mahkamah Syariah, menaikkan martabat pakaian pramugari Islam di Malaysia di MAS, usaha membenteras rasuah dan cuba menyelesaikan isu krisis Islam di selatan Thailand dan dunia Islam. Faktor yang keenam yang paling utama ialah empangan hidroelektrik Nenggiri tidak menjadi kesan besar kepada penolakan parti kerajaan pusat kerana TNB atau pemaju membayar pampasan tanah dengan jelas. Sebaliknya, isu ini menjadi liability kepada kerajaan PAS kerana kawasan untuk penempatan orang asli telah digondolkan kemudian baru nak letak mereka. Malah beberapa kawasan hutan simpan di Nenggiri sampai tersilap lulus dan berlaku kecurian balak berleluasa hingga tauke kaya raya, rakyat tempatan miskin melarat. Diucapkan terima kasih pengundi kerana cekap membuat pilihan dan tahniah jentera UMNO BN dan PH ke atas kemenangan bergaya di Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri Gua Musang. Baru boleh tubek gua. Selesai kerja servi di Nenggiri, boleh balik nenam padi pula Ambo. Sekian pandangan Ambo, nanti akan sambung tulisan yang lebih mikro. Wassalam. Ditulis oleh Sam Gaz di Facebook. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.